Nabi Yusuf AS berkata, "Jadikanlah aku pengurus perbendaharaan hasil bumi, sesungguhnya aku sedia menjaga dengan sebaik-baiknya, lagi berusaha memperbaiki cara pentadbirannya." Kisah Nabi Yusuf AS dirakamkan Allah Ta'ala ketika mana Raja Abdul Aziz, yakni Raja Mesir ketika itu, dalam keresahan akan jangkaan 7 tahun kegersangan ekonomi setelah limpahan hasil yang jenuh sebelumnya. Menurut Syekh Muhammad At-Tahir Ibn Ashur, ayat ini memaparkan suasana tatkala Nabi Yusuf alaihissalam tampil mencurahkan khidmat bakti demi mempertahankan masalah dan kepentingan umat dan negara. Jangkaan ekonomi meleset mendambakan 2 sifat utama yang menjadi prasyarat kepada kejayaan pengurusan belanjawan. Pertama, amanah kejujuran, ketelusan dalam menabung dan berbelanja. Dalam kegalauan kini, persoalan yang harus dibangkit ialah jumlah yang hidup merempat dan melarat. Apakah dana itu disalurkan secara telus bagi mengelak ketirisan dan pembaziran? Kedua, kepantasan berdasarkan kefahaman. Apakah mungkin berlaku tindakan yang pantas, bijak dan berhemah dalam mengatur dan menyusun serta menetapkan kerangka belanjawan negara? Justru perbentangan belanjawan 2023 yang saya namakan belanjawan madani ialah cerminan prinsip bertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur yang mampu mendepani tantangan semasa, termasuk tantangan ekonomi global yang syarat dengan tidak ketentuan. Setelah mendengar keluhan rakyat dan gagasan dan gesaan rakan-rakan Yang Berhormat di Dewan Yang Mulia ini, saya memilih untuk menghidang belanjawan dengan memaparkan fakta dan angka sebenar dan tidak cuba menggabui minda rakyat dengan data memukau. Lantaran itu saya mulakan dengan menghurai fakta dan cabaran sebenar yang membelit ekonomi dan tantangan kepada kita di parlimen dan di negara. Apakah ada tekad politik untuk membuat anjakan dan perubahan yang perlu bagi memaju pertumbuhan dan menghapuskan amalan tamak haloba elit penguasa? Pertama, kerajaan mewarisi bebanan hutang yang terlalu tinggi. Hutang negara akan menjangkau 1.2 trilion ringgit atau lebih 60% KDNK bagi tahun 2023. Jika hutang dan liability kita mencecah 1.5 trilion atau 81% KDNK. Bayaran khidmat hutang saja mencecah 46 bilion ringgit atau 16% dari hasil, iaitu melebihi had maksimum 15% yang selama ini diamalkan. Saya tekankan, 46 bilion ringgit ini hanyalah untuk kadar faedah atau bunga pinjaman dan bukan leraikan hutang lapuk atau hutang pokok. Dewan harus diperingatkan, 25 tahun kerajaan berbelanjawan defisit, hutang negara terus membengkak. Kita pernah berhutang untuk membangun tanah Felda dahulunya. Ia tidak digusarkan, tetapi berhutang membiayai projek mega tanpa faedah dengan ketirisan dan amalan rasuah, mengundang persoalan, apakah kita mengkhianati amanah sekira generasi anak muda yang akan dibebani dengan hutang yang begitu besar. Kedua, Malaysia mengalami kemerosotan dalam pentadbiran. Amalan rasuah dan penyelewengan bagaikan sudah sistemik sehingga membobrok tadbir urus. Kerajaan telah malah mencela imej negara kita. Kesannya, indeks persepsi rasuah CPI 2022 merudum ke tangga 61
jika dibandingkan tanggal 29 pada tahun 1998. Transparency International Malaysia menyebut sebab kemerosotan ini adalah kerana kegagalan membendung rasuah politik. Laporan Ketua Audit Negara 2020 dan 2021 mendedahkan wujud ketirisan hampir 3 bilion ringgit meliputi kehilangan wang awam, pembaziran, pembayaran tidak teratur. Umpamanya, isu kurang kutip duty import kenderaan. Kerajaan telah hilang 72 juta ringgit hanya disebabkan proses kutipan duty import yang lemah. Selain itu, wujud ketirisan dalam pelaksanaan subsidi diesel yang sepatutnya dituju kepada rakyat miskin. Ketirisan dianggap hampir 10 bilion ringgit nilai subsidi diesel diselewengkan tahun lalu. Demikianlah beberapa contoh keterlanjuran yang memberi dampak buruk kepada negara kita.